Haji, welcome back to the SKK Show. So hari ini kita sambung lagi part 2 bersama dengan Tuan Haji Fakrul. Haji, kita sambung cerita tentang PKOB. Mungkin Haji boleh terangkan sikit pada siapa yang tak tahu PKOB tu apa, NGO tu apa, dan agensi-agensi yang mungkin terlibat secara langsung dalam operasi banjir, pengurusan banjir. Secara rasminya sesuatu pengurusan bencana di setiap daerah di bawah pejabat daerah, di mana mereka membentuk satu apa dipanggil sebagai Pusat Kawalan Operasi Banjir, PKOB. Dia ada PKOB peringkat pusat, di negeri dan juga di daerah. Dan contohnya kalau di Kuantan ni, bawah pegawai daerah Kuantan, dialah akan jadi pengurusi kepada PKOB itu. Inilah yang akan mengurus semua agensi yang terlibat, Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM, kesihatan, polis, tentera dan sebagainya. Dia akan urus pelibatan mereka, termasuklah pelibatan ADUN dan juga ni. Cuma di Kuantan ni, oleh kerana kita, ahli parlimen kita adalah ahli parlimen pembangkang, ya, yang sedihnya ialah beliau ni tak dijemput ke menghadiri mesyuarat PKOB. Ini saya rasa perlu diubah. Dan saya minta supaya kali ini pegawai daerah membuat satu perubahan lah. Janganlah cukup-cukuplah dengan mempolitikkan banjir ini dengan menafikan pelibatan ahli parlimen Kuantan, kerana dia ada suara di parlimen. Betul. Dia boleh mengusulkan sesuatu yang penting di parlimen. Kenapa dia nafikan pelibatan dia untuk hadir dalam mesyuarat PKOB? Masa kita je kerajaan dulu, saya ingat kita jemput semua, termasuk adun-adun pembangkang ketika itu. Saya ingat itu sebab saya hadir dalam PKOB. Jadi bila berlaku pertukaran kerajaan, dah tukar balik, back to square one, ya. Mula menafikan mereka yang tak bersama dengan kerajaan, itu tak boleh dijemput. Ini sebenarnya tak betul. Kerana bila kita menguruskan bencana, kita melibatkan semua orang. Dan kita tak tahu, kita tak tahu semua. Sekarang ni kadang kita we don't know all. Kita semuanya kita kena ambil sikap dan pendekatan meraihkan semua pihak dalam banjir ni, dalam pengurusan banjir atau pengurusan bencana. Ini isu rakyat. Isu rakyat. Dan rakyat akan jumpa dia punya ahli parlimen. Betul. Sedangkan ahli parlimen dinafikan hak untuk berada dalam mesyuarat PKOB ataupun Pusat Kawalan Operasi Banjir yang membincangkan secara serius tentang pendekatan, langkah-langkah yang akan digerakkan, strategi yang akan dibuat, dan juga persediaan-persediaan yang telah pun diputuskan. Jadi bila ahli parlimen in the know, tak tahu, jadi susahlah untuk ni kan. Jadi oleh kerana itu PKOB harus lebih terbuka. Dan nama yang sama saya cadang tadi, sebelum saya cadang tadi, bahawasanya PKOB perlu buat simulasi banjir, flood simulation di kawasan-kawasan yang prone banjir ataupun yang sering dilanda banjir. Boleh belajar dengan beberapa pejabat daerah yang lain. Yang saya tahu, pejabat daerah Kemaman, yang mereka pada tahun 2013 dilanda banjir yang teruk, kemudian mereka terus belajar. 2014 mereka berjaya urus, dan pengurusan mereka diiktiraf sebagai pengurusan yang terbaik di Malaysia ketika itu, 2014. Kerana mereka antara lain mereka buat simulasi lebih awal dengan penduduk dan sebagainya, dengan jentera dan sebagainya. Sebab penduduk ni dia tak tahu macam mana cara. Kadang-kadang mungkin yang atasan, peringkat atasan dah settle, dah berbincang, tapi peringkat bawah tak peringkat sampai. Bawah di penduduk ni sendiri apa nak buat masa banjir, semua gelabah je. Tengok WhatsApp, air dah masuk. Itu tak kira lagi anak-anak yang tinggal dekat tempat lain kan, dekat KL, membayangkan apa yang berlaku pada mak ayah mereka di kampung yang ataupun di taman yang terkena kawasan banjir ni. Jadi itulah macam baru-baru ni kan saya dengar lah, adalah pimpinan juga yang menggesa untuk pilihan raya diadakan. Sanggup ni redah banjir untuk kempen. Apa sedikitlah ulasan daripada Haji. Kenyataan Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi yang
bersedia untuk apa nama ni mengadakan PRU walaupun dalam keadaan banjir. Itu sebenarnya sangat-sangat bagi saya sangat satu kenyataan yang tidak wajar lah, mengecewakan saya dan juga ramai rakyat. Kerana yang penting bukannya keselamatan kuasa. Sekarang persediaan bencana yang difikirkan oleh Zahid Mahdi ialah keselamatan kuasa dia, bukannya keselamatan rakyat. Jangan kita bermain-main dengan banjir ni seolah kita apa nama ni boleh bersedia, apalagi dengan bajet akan bertambah kalau PRU dibuat ni. Bagi saya, kita sekarang ni kena fokus kepada bagaimana nak membantu rakyat selepas pandemik, dan apatah lagi bila berdepan dengan monsun timur laut ni yang kita tahu tak tahun akan berlaku pun. Bulan November sampai ke bulan Mac kan. Sekali adalah tempoh peralihan monsun barat daya ke timur laut. Itu sebab kita ada hujan di tempat-tempat kita ni. Kerana peralihan itu antara lain mengakibatkan kita terima hujan waktu pagi waktu petang. Jadi sebab itu saya sangat kecewa lah dengan kenyataan. Sebenarnya sekarang ni, sebab itu kami di keadilan khususnya di Kuantan, kita telah pun menggerakkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana, dan kita telah pun memulakan persediaan kita. InsyaAllah pengurusi MPN Pahang juga telah menyebut bahawa ini dalam mesyuarat untuk membekalkan bot-bot yang sesuai untuk digunakan, dan insyaAllah mungkin akan ada pelancaran penyerahan bot tersebut pada 7 Oktober ini. Beliau akan datang ke Pahang pada kita punya Menteri Besar Selangor. Selaku mungkin ramai yang tak tahu pun. Ya, betul. Pengurusi MPN ni, MPN Majlis Pimpinan Negeri Pahang. Saya pengurusi, di mana pengurusi kita adalah Menteri Besar Selangor. Jadi dia baru ni dalam mesyuarat yang telah kita adakan lebih kurang 5 minggu lepas. Dia bersedia untuk membantu kita dalam menyediakan persediaan untuk menghadapi banjir bencana. Dan Haji mungkin boleh ceritakan sikit tentang persediaan dari peringkat keluarga lah, macam Haji sendiri lah. Haji sendiri apa? Persediaan Haji. Memang saya jadi role model. Ya, saya memang tak bersedia pada Disember 2021 tu. Banjir yang lepas memang kita tak bersedia. Tak jadi bersedia. Kali ni mungkin Haji lebih bersedia lah. Jadi saya sebenarnya saya tertarik dengan apa yang telah diusahakan oleh SKK. SKK ni pun Sri Kandi Keadilan Kuantan. Sri Kandi Keadilan Kuantan. Memang bila mereka mengeluarkan satu poster, saya nak tunjuklah poster yang bagus, yang perlu dimanfaatkan oleh penduduk semua. Bob, nama dia Bob Bug Out Bag. Boleh nampak? Boleh. Ini bag yang perlu kita sediakan di rumah masing-masing. Dah masukkan alat-alat atau peralatan-peralatan penting dalam tu, dokumen-dokumen penting. Termasuklah baru ni bila berlaku banjir, bila saya melawat kawasan-kawasan ramai yang dokumen-dokumen penting hilang ataupun musnah. Termasuklah CJ SPM. Ada yang CJ SPM hilang, CJ si beranak pun hilang kan. Bukan hilang, musnah akibat banjir. Jadi masukkan penting pakaian-pakaian yang secukupnya lah. Janganlah masuk macam nak balik sebulan kan. Itu dah kena bawa. Tak terangkat. Ini kata canvassing lah, canvassing. Kita back canvas. Dan lampu suluh, ada sikit wang, power bank, lighter tak isap ukur ke apa ni? Okey. Dan radio mini. Antara lain yang kita di peringkat Keadilan Kuantan juga, kita mencadangkan untuk kita sediakan walkie-talkie sebagai, kerana bila berlaku banjir, elektrik akan diputuskan, dan memang kita tak dapat nak call. Macam saya tak dapat nak call isteri saya. Masa saya dia dah ada dekat ni, kita pun tak tahu apa yang berlaku ni. Kerana dia tak dapat dihubungi. Jadi kita serah pada Tuhan je lah kan. Ada orang kawan-kawan kita yang mana kita dapat call, terus datang masuk kan. Belum lagi yang habis bateri. Kemudian SKK juga ada mengeluarkan ni, bagus ni, inisiatif daripada Mimi dan Ada ni, satu yang perlu kita puji. Persediaan menghadapi musim banjir. Yang ni saya ingat kita boleh kena viralkan supaya semua penduduk dapat baca dan mengambil
maklumat, termasuklah simpan nombor-nombor penting perhubungan, nombor-nombor perhubungan, PKOB, polis dan sebagainya yang terdekat. Kemudian samalah kalau ni dia akan membantu kita lah untuk membuat persediaan yang lebih baik daripada sebelum ini. Jadi Haji, macam yalah, sebelum ni masalah yang kita nampak dari segi nak mengangkut orang, pengangkutan untuk keluar, masa yang tahun lepas lah, awal tahun ni kan, itu kan kali kedua kan daripada yang tahun lepas punya, hujung tahun dan awal tahun kan. Jadi masa tu apa usaha dari Ahli Parlimen Kuantan sendiri? Sedikit lah, mesti Haji bersama dengan dia kan. Apa usaha beliau sendiri untuk mengeluarkan rakyat? Macam kita tahu ada hashtag kita jaga kita. Hashtag kita jaga kita tu maksudnya saya dengar di kawasan saya sendiri pun orang kawasan tu sendiri yang bawa keluar, tarik keluar. Apa isu sebenarnya kat situ? Memang kita kena akui kita gagal mengurus keadaan ketika banjir mula-mula berlaku, dan dia mengambil masa yang agak lama, berjam-jam, lebih daripada 24 jam. Contoh di SK Bendut Rendang, mereka yang tinggal di situ ada 4,000 orang di sebuah sekolah. Jadi duduk merata, bukan duduk dalam kelas je, duduk merata, mana-mana koridor, mana-mana pavement, duduk situ je. Jadi memang tidak ada langsung satu persediaan yang sepatutnya. Kalau ikutkan sebelumnya dalam mesyuarat PKOB dan sebagainya, mereka kata dah bersedia dan sebagainya. Sebenarnya bila berlaku barulah diuji keberkesanannya. Jadi oleh kerana itu kita berhubung dengan kita buat kerjasama dengan NGO, KRT, dengan kelab-kelab di dalam kawasan persatuan penduduk. Kita paling penting sekali antara perkara yang perlu ada ketika itu ialah bot. Jadi saya malam tu, saya contohnya pada 19 Disember malam esoknya, malam tu banjir teruk, saya berhubung dengan PKOB untuk dapatkan untuk hantar bot daripada pukul 12 malam. Bot hanya sampai pukul 9 pagi. Bayangkan tempoh yang lama, waktu bekerja lah sebab itu pun satu bot je. Jadi penduduk dah keluar. Sebab apa? Nasib baik ada kelab Udang Galah ni yang ada bot fiber, mereka keluarkan bantu itu secara sukarela. Tempatan PKOB dengan agensi dan NGO dan juga NGO tempatan. Jadi yang ada lori, bawa lori. Yang ada lori yang masuk itu tu lori pasir kan. Lori tipe lori. Semua persendirian jadi ini sendirian. Jadi kita agak mengharapkan ada pembaikan lah. Saya percaya PKOB akan lebih serius dan lebih bersedia kali ini. Namun jangan lupa untuk berkomunikasi, jangan lupa untuk libat urus dengan mereka yang berada di bawah. Jadi sekarang under KPDAT ada masih buka lagi ke ruang dan peluang untuk orang join sukarelawan? Boleh. Kita KPDAT ni Kuantan Prihatin Disaster Relief Team memang kita buat operasi sejak 2016 sampai sekarang, dan kita ada juga NGO lain yang sama dengan kita. Kita menyediakan contohnya khidmat pasca banjir. Antara lain tadi membantu penduduk yang terkesan dengan banjir, rumah-rumah yang rosak, yang ditenggelami air, banyak kerosakan kita bantu bersihkan, dan kita baru bantu angkat, tim kita bantulah. Itu selain daripada itu, kita terima daripada NGO yang datang menyampaikan semangat-semangat, toto dan sebagainya kan. Terbaru ni yang terbaru ni kita terima daripada Econsafe. Dia bawa satu truk penuh dengan barang dengan ni, kita hantar ke tempat-tempat yang memerlukan lah. Yang utama lah, banyak kan nak kira kan. Walaupun satu truk pun tak cukup nak cover satu Kuantan atau satu tempat. Kita hanya bertumpu di Teluk Mahang, di Taman Guru dan sekitar Taman Seri Indah Pura. Jadi kita hantar rumah ke rumah.
sukarelawan kita bersama dengan daripada NGO-NGO yang lain. Yang bagusnya bila berlaku di banjir ni, rakyat Malaysia ni satu yang perlu dipuji ialah semangat membantu tu. Satu Malaysia datang. Jadi bila dah satu Malaysia datang ni, kita perlulah koordinasi kan. Yang ini yang penting, kita ada tempat yang takut-takut ada tempat yang dapat banyak pembaziran pula kan. Jadi itu pun tak berkesan juga. Jadi ada kawasan yang tak dapat langsung. Ini yang kita nakkan ada penyelarasan, dan saya rasa PKOB perlu ada buat penyelarasan kali ini untuk pastikan supaya kalau ada bantuan semua dapat. Yelah, supaya tak terjadi lambakan. Tak terjadi lambakan. Kadang-kadang bantuan sampai ke Belagaya, tapi stuck kat Belagaya. Itu pun tak boleh juga. Senarai nama tak ada. Bila orang nak minta kata tak ada, tapi dalam store ada. Itu yang kita tak nak berlaku. Jadi saya harap insya-Allah dengan pelibatan semua pihak, pengurusan yang baik, adanya simulasi banjir, insya-Allah akan membantu kita bersedia dengan lebih baik lagi lah. Okey, untuk last, apa kesimpulannya untuk Haji tekankan kat sini, selain menggalakkan orang join untuk sukarelawan, apa lagi? Okey, bila masa orang susah ni, itulah pertolongan yang paling diperlukan. Jangan lepas dah susah tu, dah 5-6 hari baru datang tu, itu orang tak nak tu. Kan? Sepatutnya dia nak orang datang masa tu, dia susah masa tu lah kita tolong. Itu sebenarnya yang perlu kita buat. Sikap kita, minda kita apabila nak menolong orang, menolong pada ketika saat dia betul-betul susah. Yang itu perlukan kepada pengurusan yang baik daripada semua pihak, pelibatan yang daripada semua pihak, pengiktirafan daripada semua pihak. Janganlah tak iktiraf, walaupun dia ni anak NGO kecil je, tapi datang tapi kita iktiraf, perlu iktiraf. Jadi pengiktirafan ni saya fikir sesuatu yang baik, dan baru-baru ni pejabat ahli Parlimen Kuantan telah memberikan pengiktirafan kepada warga kelab Udang Galah Seri Indapura, memberikan sedikit bantuan berbentuk insentif lah kepada ahli-ahli yang terlibat. Dan mereka pun rasa bukanlah apa sangat, dia nak rasa orang manusia ni nak rasa dihargai. Bukan pandang sebelah mata je, mentang-mentang dia pembangkang, dia tak nak tengok dia. Tak betul. Jangan bagi begitu. Sekarang sikap-sikap ini ada di kalangan pemimpin kita yang menyebabkan orang menyampah. Penduduk menyampah, dan penduduk akan kenang benda ni. Betul. Benda susah ni orang kenang sampai mati. Ingat ni. Macam anak-anak saya naik truk askar kan. Sampai sekarang ingat kan. Jadi benda-benda begini kita kena pastikan supaya penyelarasan dibuat dengan baik, pengurusan dimantapkan, libat urus. Ini perkara-perkara penting yang perlu difikirkan bersama, dilaksanakan bersama. Di samping itu, memastikan supaya penyediaan makanan, benda-benda basic ni. Saya ingat di Benut Lendang tu, malam tu sampailah ke pukul 12 tengah hari, tak ada makanan. Malam tu maknanya orang mula masuk pukul 8 kan. Sampailah esoknya. Begitu juga dengan elektrik. Elektrik itu pun saya call pengarah ataupun pengurus besar TMB Kuantan, Datuk Bat, kawan saya jugalah. Saya telefon dia, tolonglah hantar. Dia kata tak boleh masuk tu Haji. Dia kata sebab apa? Sebab tak ada TMB punya genset tu tak boleh nak masuk. Air banyak tinggi kan. Tak apa Haji, saya cuba nak dapatkan, saya akan cuba dapatkan helikopter ke ataupun untuk hantar manusia helikopter. Sebab tu saya kata perlukan helikopter pad tu. Okey, faham. Jadi tempat menyelamat mesti ada lengkap dengan benda tu. Jadi bila nak buat apa-apa senang. Saya belajar ni sebenarnya, saya belajar daripada Kemaman. Saya terlibat masa di Kemaman dulu bersama dengan PKOB Kemaman. Mereka buat simulasi banjir ni. Selepas teruk kena 2013, bila berdepan 2014, banjir juga datang. Tapi mereka berjaya manage, mengurus. Bila antara lain adalah buat simulasi.
Jadi pemimpin tempatan tahulah apa nak buat kan. Berlaku begini apa nak buat. Jadi semua tu dia ambil kira. Jadi sebenarnya pengurusan banjir ni adalah satu benda yang boleh kita urus dengan baik kalau kita libatkan semua pihak, kita bincang awal, dan insya-Allah bantuan-bantuan lain tu boleh datang. Betul. Bila kita dah bersedia. Koordinasi. Yang penting jangan politikkan isu rakyat ni. Jangan. Sebenarnya banjir ni isu yang perlu kita tangani bersama. Betul. Jadi mudah-mudahan kita dapat melalui satu kemungkinan banjir ni dengan lebih tersusun, dan kita harap tak berlaku lah. Sebab ini bukan kali pertama kita menghadapi banjir. Dan rakyat pun trauma lagi rasanya. Dulu banjir besar ni berlaku dalam period yang agak lama. Contohnya lah, saya ingat mak ayah saya beritahu tahun 1971 kan, banjir tahun 1971. Sebelum tu banjir merah 1924. Dia dah ada penanda aras di sana Haji. Tapi kali ni kita dah tak boleh ramal. Macam seorang apalagi sekarang ni ada fenomena La Nina. Yang mengganggu kita punya ekosistem ataupun cuaca dunia hari ni kan. Jadi kita harap insya-Allah kita lebih bersedia, kita dapat lalui, dan insya-Allah memang kita tak boleh buang trauma ni. Mungkin kena ada juga pengurusan trauma. Psikologi di PPS tu kena ada. Bayangkan ada seorang kawan saya, dia duduk di Pulau Pinang. Dia duduk di Taman Sri Indapura. Dia ketika itu berada di Pulau Pinang. Rumah dia naik, dia rasa tak kena. Sebab apa? Tahun 2014 dia tak kena rumah dia. Dia pun tak ada rasa risau sangat. Rupanya banjir kali ni kena semua, melibatkan rumah dia. Dia balik rumah total loss. Apa dia buat? Dia nekat. Dia kata dia tak nak duduk situ lagi. Dia beli rumah dekat Damansara. Dia pindah terus ke situ. Stres. Dia kata dia tak nak lagi lah kena. Dia yalah. Itulah sebenarnya yang perlu diketahui. Kadang-kadang orang yang mengurus banjir ni, dia tak pernah rasa benda tu. Dia tak rasa, dia tak dapat bayangkan kan apa yang dihadapi oleh. Jadi saya fikir mungkin perlu ada juga di PPS kaunselor dan aktiviti-aktiviti di PPS juga perlu disediakan. Ada perancangan. Memang kena ada PIC di PPS. Anak-anak yang tu terbiar tu tak ada apa, main-main kerana banjir hilang ke mana-mana kan. Mak ayah tengah sibuk nak fikir pasal harta benda dia dah ni, kereta dia yang tenggelam apa semua, fikir semua dah stres kan. Ketika itulah perlu kepada satu aktiviti-aktiviti yang boleh membantu. Itu mungkin antara cadangan-cadangan yang perlu kita fikirkan juga. PPS sediakan program-program yang khas. Mungkin boleh buat kuliah-kuliah sikit-sikit kan. Sembahyang berjemaah. Aktiviti untuk anak-anak. Selain daripada bantuan-bantuan bentuk fizikal ni, makanan dan sebagainya, perlu ada juga di sudut emosi, mental, untuk pastikan anak-anak pastikan masa-masa banjir ini ditangani dengan baik. Betul. Okey. Saya rasa itu saja untuk podcast kali ini bersama dengan Tuan Haji Fakhrul. Terima kasih. Terima kasih juga sudi hadir ke set kami pada hari ini. Masya-Allah, bagus. Ini satu perbincangan yang saya rasa memang menarik sebab kena dengan isu sekarang ni kan. Nak PRU ke nak banjir? Kita akan jemput Haji. Ada yang nak dua-dua. Lain-lain sesi. Yang nak dua-dua. Ada yang nak dua-dua. Ada yang dua-dua. Dia nak PRU, dia nak banjir juga. Tapi kita tak nak. Kita nak selamatkan rakyat. Betul. Itu keadilan untuk rakyat. InsyaAllah. So jumpa lagi di podcast akan datang. Jangan lupa subscribe, like dan share, serta tinggalkan komen-komen sekiranya ada lagi tajuk-tajuk yang menarik berkenaan dengan Kuantan Pahang. So jumpa lagi. Bye-bye.